Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid-murid tahun 5, terutamanya tahun 5 Wahbah SK Haji Muhammad Jaafar, dan semualah yang menonton video ini. Jadi hari ini cikgu nak menyentuh tentang satu sistem peredaran, satu sistem yang ada pada badan kita, iaitu sistem peredaran darah. Jadi kita sekarang berada pada unit 2, bab 2, iaitu tentang manusia. Jadi pada tajuk pertama unit manusia ni, kamu telah pun mempelajari tentang sistem rangka, sistem sokongan badan kita, itu sistem rangka manusia. Jadi hari ini kita nak masuk pada sistem peredaran darah. Jadi sebelum cikgu lupa, kepada yang telah menghantar tugasan minggu lepas, iaitu tentang membina rangka kamu sendiri itu, okey, jadi tahniahlah cikgu ucapkan. Jadi ada beberapa orang yang telah menghantar persembahan. Jadi yang mana belum, kamu masih lagi boleh hantar, tak ada masalah. Hantar kat cikgu, tak ada masalah. Lambat pun tak apa, janji kamu hantar. Ini cikgu buat secara ringkas menggunakan straw. Tak lawa lah. Okey, tapi boleh lah daripada tak ada kan. Jadi ini cikgu buat daripada straw, cikgu guna stapler saja, cikgu tampal-tampal kepala aja, cikgu tak buat. Okey, ni dia punya tulang rusuk, tulang tangan, tulang kaki, tulang selangkah, sternum, tulang belakang, atas sekali kita ada tengkorak. Jadi tahniah pada semua yang telah menyiapkan tugasan dengan jayanya. Okey, jadi teruskan untuk minggu ni juga mungkin ada tugasan kamu perlu siapkan. Yang mana belum siapkan, kamu kena siapkan kedua-duanya sekali lah. Okey, janji kamu buat. Bila kamu buat, kamu dapat merasai sendiri, kamu dapat lebih mengingati apa tajuk, apakah yang kita telah pelajari. Baik, jadi hari ini tentang sistem peredaran darah manusia. Okey, sistem peredaran darah ni, dia adalah sistem yang sangat-sangat penting. Okey, sangat penting untuk badan kita. Okey, jadi kita hari ini kita nak lihat dalam sistem peredaran darah, kita nak lihat kepada sistem itu sendiri, organ-organ yang terlibat. Okey, kemudian kita nak lihat juga laluan darah semasa dalam sistem peredaran darah itu. Okey, jadi sistem peredaran darah ni, dia melibatkan, kamu ingat, jantung, darah, salur darah dan juga peparu. Jadi empat bahagian yang kamu ingat. Setiap bahagian ni kamu kena ingat dia, fungsi-fungsi dia. Okey, apakah kepentingan dia, apakah peranannya dalam sistem peredaran darah tersebut. Jadi dia digunakan untuk apa semasa sistem itu berjalan. Cikgu kena tahu empat-empatnya. Cikgu ulang balik itu. Kamu kena ingat tentang jantung, tentang darah, salur darah dan juga peparu. Okey. Jadi sistem peredaran darah memainkan peranan penting. Dia mengangkut oksigen. Okey, mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida. Okey. Jadi kamu boleh rujuk dalam muka surat 28. Buku teks kamu muka surat 28. Okey, cikgu akan bacakan melalui buku teks dahulu, kemudian kita bincangkan secara santai. Jadi kamu lihat ada gambar menderma darah di situ. Okey, ada pek menderma darah. Okey. Jadi dia kata sistem ini mengangkut oksigen. Jadi kamu dah belajar bahawa oksigen yang digunakan untuk semasa kita bernafas. Jadi kita sewaktu kita bernafas, menarik nafas, kita menarik, kita mengambil oksigen sebenarnya. Dalam udara tu kita ambil, tarik nafas, kita ambil oksigen tu untuk digunakan oleh badan. Jadi setiap anggota badan kita ni memerlukan oksigen. Jadi kalau bahagian badan tu tidak menerima oksigen, bahagian badan tu boleh tak berfungsi lah. Okey, kalau kamu lihat, kalau kadang-kadang tangan kamu jadi biru, kadang-kadang sebab oksigen tak sampai. Jadi oksigen tu pergi ke sana, dia dibawa oleh darah. Okey. Sistem ini mengangkut oksigen, nutrien. Jadi nutrien ni adalah bahan-bahan yang diperlukan oleh badan. Bila kita makan, bahan-bahan yang berkhasiat tu, zat-zat tu, itulah nutrien. Nutrien yang dibawa oleh darah ke bahagian-bahagian badan. Air. Okey, selain daripada nutrien, dia juga membawa air ke seluruh badan. Jadi kalau badan kita tak cukup air, maka kita akan rasa tak sihatlah, lemah dan sebagainya. Kemudian bahan kumuh. Bahan kumuh lah bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh badan. Kalau nutrien tadi bahan-bahan zat-zat yang diperlukan oleh badan, manakala bahan kumuh adalah bahan-bahan yang perlu disingkirkan dari badan. Salah satunya adalah karbon dioksida. Okey, salah satu. Bukan itu saja, tapi ada banyak lagi
Tapi nak maksudkan bahan kumum adalah bahan yang tidak diperlukan oleh badan dan perlu dikeluarkan daripada badan manusia. Contohnya karbon dioksida. Bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia ialah jantung, salur darah, darah dan peparu. Macam tadi kita sebutlah, kita ingat ada 4. Jantung, darah, salur darah dan juga peparu. Pertama kita lihat jantung. Okey, yang pertama sekali jantung. Jantung ialah organ yang mengepam darah ke peparu dan ke seluruh bahagian tubuh. Okey. Setiap kali jantung kita berdegup, darah akan dipam masuk ke jantung dan dipam keluar dari jantung. Okey, masuk dan keluar dalam masa yang sama. Jantung punya 2 bahagian. Bahagian kiri mengepam darah yang mengandungi lebih oksigen ke seluruh tubuh. Bahagian kanan pula mengepam darah yang mengandungi lebih karbon dioksida ke peparu. Okey, diberi situ keratan rentas jantung. Okey, keratan rentas jantung. Jadi kalau kamu perhatikan, dia tulis itu bahagian kiri dan juga bahagian kanan jantung. Bahagian kiri dan bahagian kanan jantung itu, kalau kamu perhatikan, dia sebenarnya keratan jantung. Kalau kita lihat jantung tu dari segi pandangan kita. Okey, kalau kita lihat dari pandangan kita. Jadi, kalau kita nampak jantung tu, nampak macam terbalik. Bahagian kiri itu adalah bahagian kanan kita. Jadi, kita sedang melihat jantung tu dari sebelah berhadapan macam tu. Okey, sebab itulah dia tulis bahagian kiri itu berada pada di sebelah kanan kamu. Bukan kamu tengok bukan kanan tu maksudnya kanan kamu. Okey, bukan kanan jantung ni. Tapi dia kita tengok secara berdepan. Maksudnya ada jantung di hadapan kita, kita potong, dia di bahagian hadapan. Jadi kalau ada manusia tu, manusia sedang menghadap berhadapan. Jadi kita nampak tangan kirinya, okey, tangan kiri yang berada di tangan kanan kita. Jadi jantung bahagian kirinya berada di sebelah tangan kanan kita. Sebab tu dia dilukis begitu. Okey, dikatakan jantung. Kita buat secara bulatan saja. Dia sebenarnya pecah 4 bahagian. Okey, sini bahagian. Semua sebelah sini dibagi bahagian kiri. Okey. Oh, terbalik ke nampak ke? Betul tu. Minta pasang. Okey, sini bahagian kiri. Sini bahagian kanan. Okey, bahagian kiri dan bahagian kanan. Dia ada 4 bahagian. Ada 2 bahagian di atas yang lebih kecil dan 2 bahagian di bawah. Okey. Ada 2 bahagian kanan, bahagian kiri. Okey, kiri dan kanan. Okey, bahagian kanan dia membawa darah yang lebih karbon dioksida. Okey, ni bahagian kanan dia membawa darah yang lebih karbon dioksida. Ini singkatan untuk karbon dioksida lah, CO2. Bahagian kiri dia membawa darah yang lebih oksigen. Okey, jadi dalam darah tu dia mempunyai kandungan oksigen yang tinggi. Kandungan oksigen ni banyak, tinggi. Okey, manakala yang ni dia membawa darah yang mempunyai kandungan karbon dioksida yang tinggi. Jadi kenapa ada yang karbon dioksida tinggi, ada karbon dioksida rendah? Okey, jadi kita akan lihat sebentar lagi dalam laluan peredaran darah nanti. Baru cikgu ceritakan macam mana, apakah sebab kenapa berlakunya begitu. Kemudian kita ada ni jantung, tang jantung. Kemudian kita ada peparu. Ini kita ada peparu. Okey, kalau melukis dia ada bentuk pecahan macam ni lah. Pecah 2 bahagian. Okey, peparu. Kiri dan kanan bahagian dada kita. Okey. Peparu ialah organ yang menjadi tempat pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Okey. Kat sinilah oksigen diterima. Okey, diterima dan oksigen karbon dioksida dilepaskan. Karbon dioksida ditukar dengan oksigen. Okey. Jadi kita bawa pula kepada bahagian satu lagi, iaitu darah. Okey, jadi siapa yang membawa karbon dioksida tu ke peparu? Darah.
Okey, darah akan bawa karbon dioksida ke paru-paru, dia akan menukarkan karbon dioksida itu, dia akan lepaskan karbon dioksida dan dia ambil oksigen. Okey, dia ambil oksigen, kemudian dia akan dihantar ke jantung semula. Jadi itu fungsi darah. Okey, selain daripada karbon dioksida dan oksigen, jantung juga darah juga membawa nutrien dan bahan kumuh dan juga air. Okey, itu antara fungsi darah. Jadi kamu kena kenal pastilah fungsi-fungsi dia. Satu lagi ialah salur darah. Jadi salur darah adalah laluan untuk darah itu bergerak. Okey, laluan untuk darah itu bergerak, darah itu membawa oksigen dan karbon dioksida dan sebagainya. Jadi dia melalui salur darah. Okey. Jadi ada 4 lah dalam ni. Jantung dia mengepam darah. Kemudian paru dia menukarkan tempat pertukaran, namanya tempat pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Kemudian darah membawa oksigen, darah yang mempunyai lebih oksigen dan darah yang yang lebih karbon dioksida, yang kurang karbon dioksida. Dan juga salur darah. Salur darah adalah laluan untuk darah bergerak ke seluruh anggota badan. Okey. Selanjutnya kita tengok laluan peredaran darah manusia. Okey. Laluan peredaran darah manusia macam yang cikgu lukis tadi. Okey, pertama kita lukiskan jantung. Okey, kita lukiskan jantung. Ini jantung. 4 bahagian. Kemudian lukiskan paru di atas. Kemudian anggota badan lah. Okey, badan. Anggota badan ni seluruh anggota badan. Kepala, kaki, jari, tangan, semualah. Anggota badan. Macam mana cikgu lukis? Anggota badan. Tadi cikgu lukis badan je ni. Tapi anggota badan tu melibatkan semua. Dari kaki, ujung kaki, kepala, jantung pun memerlukan oksigen. Semua memerlukan oksigen. Baik. Jadi darah. Okey. Cikgu akan lukiskan darah yang beroksigen. Cikgu akan warnakan dengan warna merah. Darah yang mempunyai banyak karbon dioksida, cikgu warnakan dengan warna biru. Okey. Jadi dia akan masuk darah daripada oksigen. Apabila kita tarik nafas, oksigen akan masuk melalui trakea, masuk ke paru. Di dalam paru ini, darah akan oksigen itu akan diserap ke dalam darah. Okey, dia akan diserap ke dalam darah, dimasuk ke dalam kawasan dalam darah tu. Jadi darah itu sekarang dah mempunyai oksigen yang lebih banyak. Okey, jadi darah yang mempunyai oksigen yang tinggi ini akan dihantar. Alamak, tak ada ink lah pula. Tone pun hitam juga. Tak apa, yang ni cikgu gunakan warna hitam. Dan tu warna biru. Okey. Dia akan dihantar ke jantung. Okey, dia akan dihantar ke jantung. Kemudian jantung ni sampai kat sini, dia akan masuk ke bahagian bawah. Dia dah sebenarnya ada 4 bahagian dalam jantung. Dia masuk ke bahagian bawah ni, dia akan dipam ke seluruh badan. Merata lah. Ke atas balik semua merata bahagian anggota badan, darah itu akan pergi. Apabila sampai ke bahagian-bahagian anggota badan ini, darah itu, oksigen itu dihantar ke bahagian itu, ditukarkan. Jadi bahagian badan-badan yang memerlukan oksigen ini akan mengambil oksigen itu, digunakan untuk menukarkan kepada tenaga dan sebagainya. Kemudian karbon dioksida diserap pula di situ. Jadi dia ambil karbon oksigen, darah itu pula ambil pula karbon dioksida. Bila dia dapat karbon dioksida ni, dia kembali ke jantung. Dia masuk ke bahagian atas jantung ni. Kemudian dia masuk ke sini, ada macam pintu. Dia akan masuk ke bawah ni. Okey. Kemudian dia dipam semula naik ke atas ke paru. Jadi sekarang ni yang warna biru ni adalah darah yang mempunyai banyak karbon dioksida. Yang mana sebenarnya kita tak perlukan karbon dioksida itu. Dia dijadikan sebagai bahan yang kita tak perlu, bahan kumuh.
Jadi sampai di sini dia akan ditukarkan. Okey, dan karbon dioksida tu akan ditukarkan dengan oksigen. Jadi darah tu akan membebaskan, memberikan karbon dioksida kepada peparu, manakala dia akan mengambil oksigen di peparu dan proses itu berulang. Okey, dia ambil oksigen dan turun kembali ke jantung sebelum dihantar ke seluruh anggota badan. Okey, gitulah proses itu berulang. Jadi karbon dioksida yang dilepaskan di peparu ni dia akan pergi ke mana? Dia akan dilepaskan melalui trakea, keluar balik sebagai semasa kita bernafas. Kita bernafas. Bila kita keluarkan nafas tu, karbon dioksida pun akan keluar sekali. Sebab tu kita tarik nafas. Masa tu udara masuk dalam peparu kita ni, dia akan masuk, oksigen akan ditarik. Dia macam satu penapis, ditapis untuk mengambilkan oksigen saja. Dia akan ambil oksigen saja, akan diserap akan diberikan kepada darah. Jadi tugas darah pula untuk menghantar ke seluruh badan. Tetapi untuk menghantar ke seluruh badan, dia perlu dihantar ke jantung terlebih dahulu. Okey, sebab peparu dia tidak ada otot untuk mengepam seperti jantung. Otot jantung sangat kuat. Otot jantung sangat kuat. Sekali dia pam, dia akan menghantar seluruh anggota badan kita akan dapat darah yang dipam tadi. Jadi peparu tidak ada